Oke, apa kabar murid-murid? Oke, sekarang kita akan masuk satu lagi topik baru. Oke, Code Arahan HTML. Code Arahan HTML. Ini, kita akan membuat coding menggunakan HTML coding. Oke, mula-mula kita belajar dulu. Oke, apa maksud HTML dulu? Selepas ni kita mungkin akan install dalam handphone kita. Lepas itu kita akan buat coding menggunakan HTML. Oke, so apa maksud HTML di sini? Oke, dia adalah Hypertext Markup Language. Sebenarnya HTML ini bukan satu bahasa pengatur jalan. Bukan satu bahasa pengatur jalan. Ingat ini. Sebab sekarang banyak bahasa pengatur jalan digunakan di sini. Contoh Android, kita bangunkan Android, kita guna Java. Kalau nak buat game, kita perlukan Java, C++. Ini baru dipanggil sebagai bahasa programming ataupun Python. Semasa di tingkatan 2 nanti anda akan belajar. So, kalau kamu ada komputer, di sini ada satu software. Lepas ini juga tunjukkan. Dipanggil sebagai Notepad. Kalau komputer yang baru, dipanggil sebagai Notepad++. Yang itu cantik lagi lah. Kamu boleh warna-warnikan dia tulisan. Notepad asal ni tidak ada. Tapi semua komputer ada ni ya. Semua komputer ada. Sebab ini paling basic, tak perlu kamu install. So file yang kamu buat ini untuk HTML ini, kamu perlu savekan dia. Dia ada .html ataupun .htm, dua-dua ni extension. Kalau Microsoft Word kita biasanya doc lah. Kalau yang baru punya docx. Itu yang terbaru. Ingat ini .html. Kalau gambar dia ada jpeg ya. So awal tahun sudah kita belajar itu. Ini contoh aplikasi. Notepad lah. Ini contoh coding kita yang basic ya. Dia biasanya dia akan mula dengan HTML lah. Lepas itu head dia. Kalau nak tutup dia ada slash di sini. Contoh mula di sini HTML, sini slash HTML. Nanti cikgu akan ajar macam mana guna software ni ya. So kamu guna Notepad ini. Tapi bukan sekarang ini cikgu contoh saja. Kamu tak perlu tak dulu sebab cikgu belajar. Hal ini hanya pengenalan. Kamu type contohnya lah. Contoh kamu type di sini coding. So ini website lah. Ini contohnya kamu paparkan di website. Contoh kamu pergi Facebook, Shopee. Lebih kurang contoh lah. Ini yang basic lah. Shopee, Facebook itu yang advance sudah. Ini contoh. Contoh. Ini maklumat tambahan. Di sini ada pelayar web. Pelayar web maksudnya kamu macam nak buka laman web ini. Di sini ada nampak I tak? Ini dipanggil sebagai Internet Explorer lah. Contohnya kamu nak buka Shopee. Kalau guna komputer. Kalau kamu guna komputer, kamu guna software untuk buka laman web. Biasanya dalam komputer dia ada Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla. Kalau dalam handphone ada Opera kan. So ini dipanggil sebagai pelayar web lah. Pelayar web. Boleh tulis ni lah kalau nak cetak ini ya. Apa maksud pelayar web? Contohnya Internet Explorer, Google Chrome. Lepas ni cikgu tunjukkan macam mana spelling. Internet Explorer ataupun Google Chrome. Kalau pandai spelling tulis sendirilah. Sekarang kita sebelum kamu buat laman web ini, contoh ni kan, kamu perlu buat lakalan dulu lah. Macam nak susun. Contohnya kamu melukis kan. Macam mana kamu nak susun atau kamu yang gambar dalam lukisan awak tu. So lebih kurang macam ni lah. Sebelum kamu buat laman. Sebelum buat laman pun sama juga. Kamu perlu buat lakalan papan cerita.
Okay, mungkin dalam ujian mungkin akan ditanya papan cerita ni macam mana lawak lakalan. Okay, ini contoh lakalan. Okay, susunan dia di sini lah. Okay, ini button, image. Okay, ini teks kita. Okay, image satu lagi. Ini yang kiraan. Okay, pelawak yang datang ni yang contoh lah. Okay, contoh-contoh apa ni papan cerita. Okay, contohnya Shopee kan, Facebook. Okay, tulisannya di sini Facebook. Okay, so di sini dia punya list lah kan. Kalau guna komputer punya, kalau handphone lain lah lakalannya. So semua benda macam ni kamu perlu buat lakalan dulu lah sebelum buat laman web. Okay, sebab kalau kamu nak tukar dia, kata susah tak susah, kata senang pun tak senang. Kamu nak tukar susunan macam ni. Okay, ni partition macam ni sebab mesti mula dari awal. So that's why kamu perlu buat design dulu papan cerita. Okay, contohnya macam ni lah. Ini papan cerita. Ini adalah hasil yang kamu buat. Lebih kurang macam ni. Okay, ini sekali lagi perkataan pelayar web. Okay, kamu buka laman web ni sudah siap, sudah buat. Okay, ini papan cerita, bukan HTML. Papan cerita. Okay, so kamu lepas kamu buat, lepas tu kamu akan bangunkan HTML. Ini hasil dia lah. Okay, hasil laman web kamu. Okay, macam nak buat. Okay, mungkin dalam exam dia akan keluar ni. So cuba buat lakalan papan cerita macam ni, ataupun dia keluarkan satu soalan. Okay, soalan berbunyi lebih kurang, kamu perlu buat satu papan cerita berkaitan dengan Malaysia contohnya, apa-apa sajalah. So kamu lakalah di sini, buat lakalan lah. Okay, maksudnya kalau akan di sini, maksudnya gambar kamu dah letak di mana. Contoh bunga raya kan, kamu letak sini, letaklah sini. Image bunga raya, bagi dah nama dia kan. Kalau peta di sini, peta lah sini. Size ni tidak penting sangat lah. Yang penting kedudukan peta. Kalau sini kiri, sini pun kiri lah. Sini tengah-tengah, ini pun tengah lah. Kecil besar tak apa, asalkan janji ada. Contohnya pelawak. Okay, di sini ada pelawak. Ini gambar. Okay, Twin Tower kan. Sudah pergi belum? Okay, sekarang sebelum kita buat papan cerita, ini cerita ni lah. Macam mana kita nak buat papan cerita. Okay, mula-mula kita kumpul bersalah, kumpul maklumat kan. Apa maklumat kita nak? Teks kah, image kah, audio. Boleh masukkan audio juga. HTML kita. Okay, lepas tu gambar kita ataupun grafik. Okay, lepas itu susun lah dari umum sampai khusus kan. Contohnya ini. Susun lah mana tajuk dia, mana gambar dia. Okay, lepas tu tentukan tajuk kecil. Okay, kalau ada tajuk besar, tajuk kecil, apa tu isi kandungan. Okay, lepas itu rancang lah kan. Okay, di sini kita akan belajar ni. Dia ada 4 jenis lah structure kita. Linear, hierarki, cabang dan roda. Maksudnya dia ada cara-cara dia lah. Mana satu hierarki, mana satu structure kamu nak ikut. Okay, lepas itu mereka bentuk menu. Menu ini menu. Ini menu. Ataupun atas ni menu yang kamu boleh tekan tu. Contohnya Facebook ada menu ada kan. Shopee pun ada. Okay, lepas itu baru hasilkan papan cerita. Okay, contohnya skema warna, jenis, size. Okay, apa warna sesuai digunakan. Contohnya janganlah terlalu merah kan. Janganlah terlalu semua merah, kuning, berwarna-warni lah. Dan tulisan mesti sesuai lah. Okay, kalau background hijau, janganlah tulisan kamu guna hijau. Sebab tak nampak. Okay. Nah, ini rakalan dia, susunan. Ini boleh lukis lah. Boleh tulis lah. Ini tak perlu lah. Ini boleh lukis lah. Ini papan cerita. Contoh papan cerita. Ini kamu tak perlu lah. Ini tak perlu lah. Ini sebab perlu belajar dalam belajar untuk ujian awak nanti. Ini structure yang tadi kita sudah belajar. Ada 4 jenis. Kita tengok yang pertama. Linear. Ini satu linear, susun lurus. Linear maksudnya
lurus. Dia hanya bergerak kiri kanan, depan dan kiri kanan. Oke, itu sahaja. Oke. Satu lagi, cabang. Dia bersifat dinamik. Oke, lepas itu dia boleh pergi ke sini, pergi ke atas. Oke, dia pautkan di sini, maksudnya link ke laman web lain menggunakan sistem menu. Contoh kamu buka Facebook. Oke, mana satu dia guna? Cabang kah? Oke, satu lagi roda. Oke, pusingan macam ni. Seperti basikal. Ini nama utama dia. So, dia link ke sini semua. Oke, bersatu pusingan dia link. Oke. Kemudian satu lagi hierarki. Ini hierarki. Oke, dari atas ke bawah. Oke, lepas itu bermula dengan laman utama. Dia akan pergi ke laman web yang lain lah. Oke, so lepas itu tak perlu lagi kembali ke laman web utama. Oke, dia akan pergi sini. Oke, kita tengok yang ni. Ini ya, mana satu? Hierarki, roda, ataupun linear, ataupun cabang. Coba tengok. Oke, dia macam ni. Ini menu utama kan, tajuk 1, tajuk 2. Oke, ini di sini. So, ini ialah hierarki ya. Macam ni ya, hierarki. Oke, kamu waktu salin kamu tulis ini lah. Ini tak perlu ini tak perlu. Ini contoh lah. Oke. Oke, semasa merakamkan papan cerita, apa yang kamu perlu tahu ya? Mengetahui bilangan laman web yang diperlukan. Contohnya di sini. Perlukan berapa? 1, 2, 3. Perlu 3 lah. 1, 2. Oke, ada 3 Oke, memberikan penjelasan kasar tentang struktur. Oke, kita ada 4 struktur. Oke, mengetahui aliran. Oke, macam mana dia punya pautan dia, link dia, pergi ke mana. Janganlah di sini kan, saya klik tajuk A, dia pergi ke tajuk B. Salah lah tu. Tekan tajuk B, dia sepatutnya pergi ke tajuk B lah di sini. Itu pautan link dia. Mesti betul Oke, itu yang perlu kamu rakam Oke, mengetahui maklumat yang harus dimasukkan. Contoh di sini. Ini pengenalan. Janganlah masukkan benda yang lain. Oke, jangan masukkan Sarawak sebab ini Malaysia. Cerita contoh lah jangan hanya masukkan Sarawak sahaja. Mesti merekami Sabah, Semenanjung. Oke, lepas itu berbagai etnik kaum. Kalau Malaysia lah kan, jangan masukkan satu kaum saja. Oke, so itu mesti sensitif lah benda-benda macam ni. Oke, apa yang harus dimasukkan. Oke, ini langkah-langkah kita. Macam tadi lah, kita kumpul maklumat yang kita nak. Lepas itu susun maklumat ikut topik. Oke, tentukan tajuk utama dia. Lepas itu mesti ada tajuk kecil lah, macam kamu tulis kalangan kan. Oke, ada isi utama, isi kecil dia. Oke, kemudian selepas itu ada tajuk, dia mesti ada isi-isi dia sendiri lah kan. Oke, rancangkan struktur maklumat tahu pautan. Oke, link ke mana? Tajuk A, link ke tajuk A. Tajuk B, link ke tajuk B ya. Oke, reka bentuk menu. Oke, rancang rupa macam mana bentuk warna dia, tulisan dia. Oke, rakaman aliran pautan bagi semua laman web. Oke, itu sahajalah. Oke, yang penting ialah macam mana kamu nak melukis papan cerita. Yang pentinglah buat rakaman dia macam mana. Itu yang penting perlu kamu kuasai lah. Oke, itu sahaja. Sekian.